Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita nak bahas tajuk yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran, yaitu tentang mukjizat Al-Quran dan keajaiban Al-Quran. Ada golongan, ada kelompok yang sangat membenci Al-Quran. Mereka nak mencari kesalahan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada semuanya. Baiklah, jom kita simak tazkirah Ustadz Auni. Sallu ala Nabi Muhammad. Menerusi video ini, saya mengajak kepada saudara-saudara, teman-teman dan sahabat, serta para pendengar di luar sana, agar kita sama-sama dapat mengambil istifadah, mengambil manfaat daripada sebuah kitab yang akan kita bicarakan dalam video pada kali ini, iaitu merujuk kepada kitab suci yang dipercayai, yang diimani oleh umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya diimani oleh umat Islam di zaman kita, bukan diimani dan dipegang oleh umat Islam di zaman ini, tetapi sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi perantaraan malaikat suci lagi mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Inilah Al-Quran yang diguna pakai ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ke zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama-ulama yang besar, zaman ulama-ulama yang maktabar, segala alim-alim, cerdik pandai, cendekiawan. Walaupun mereka ini bergelar sebagai seorang Muslim, sebijak mana, sepandai mana pun, mereka tidak pernah dapat menafikan dan mengikiskan kehidupan mereka daripada kitab suci Al-Quran. Jadi sebagai seorang Islam yang beriman kepada rukun-rukun iman, antaranya beriman kepada kitab suci, sebelum kehadiran Al-Quranul Karim yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berkewajipan untuk mengimani kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang wajib kita imani ialah kitab suci Taurat yang pernah diturunkan ketika zaman Nabi Allah Musa alaihi salam dan dijadikan panduan oleh Nabi Allah Musa. Dan di zaman Nabi Allah Daud pula diturunkan sebuah kitab yang diberi nama Zabur, dijadikan panduan ketika zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan seterusnya ketika zaman Nabi Allah Isa alaihi salam diturunkan sebuah kitab suci lagi merujuk kepada kitab Injil, dijadikan panduan oleh Rasul Allah yang bernama Isa alaihi salam bersama dengan pengikut-pengikutnya pada zaman dan ketika itu. Tetapi dalam sejarah, Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga perlu mengakui
bahawa sepanjang sejarah kitab suci Al-Quran melalui banyak elemen-elemen yang berbentuk serangan-serangan, banyak elemen-elemen yang berbentuk kontradiktif bagi mereka yang ingin menyerang ataupun mencuba mencari kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan di dalam kitab suci umat Islam yang terakhir ini. Sebagai contoh, mengapa Al-Quran ini dinamakan kitab yang bermukjizat? Mengapa Al-Quran dinamakan sebagai kitab yang suci, lagi kitab yang mulia? Suci di sini bermaksud sucinya kalam Allah yang terdapat di dalam kalam-kalam Al-Quran itu sendiri. Suci juga menurut sesetengah para ulama adalah suci daripada sebarang bentuk penyelewengan. Suci juga dikatakan suci daripada kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan. Dan dalam erti kata inilah, dalam sejarah kita tidak boleh menafikan adanya golongan-golongan dan kumpulan-kumpulan tertentu yang tidak menyenangi dengan keabsahan dan absolutnya Al-Quran ini. Mereka cuba untuk mencari kesalahan-kesalahan, mereka cuba untuk mencari kesilapan-kesilapan yang mereka rasakan boleh mereka temui kesilapan dan kesalahan tersebut di dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi sejarah juga mengungkapkan hampir keseluruhan ataupun 100% daripada hasil usaha dan pencarian mereka untuk mencari kelemahan dan kesilapan tadi menemui kegagalan. Inilah mukjizatnya Al-Quran, suci daripada bentuk-bentuk kesilapan tadi. Dan pada petang ini insya-Allah saya mengajak tuan-tuan supaya kita mengenali kitab as-suci Al-Quran ini dengan lebih dekat, dengan lebih rapat, memandangkan kitab suci Al-Quran ini adalah suatu kemestian dan kewajipan bagi setiap orang Islam untuk menjadikannya sebagai manhajul hayah. Apa dia manhajul hayah? Iaitu pedoman bagi kehidupan setiap Muslim. Al-Quran adalah pedoman bagi kita semua. Al-Quran adalah rujukan utama, rujukan terbesar dan rujukan tertinggi di dalam agama Islam. Dan Al-Quran ini juga merupakan adalah sumber pengambilan hukum-hukum yang berasaskan kepada teras syariah. Sama ada sumber-sumber hukum ini diambil daripada Al-Quran dan seterusnya diolah pengambilan sumber hukum tadi untuk digubal sebagai undang-undang yang berteraskan kepada asas-asas sistem syariah Islam itu sendiri. Baik, sebelum kita berbicara mengenai Al-Quran dengan lebih jauh, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada pendengar-pendengar di luar sana. Kita melakukan klip-klip video dalam bentuk ceramah, huraian ataupun penerangan ini untuk membicarakan bukan sesuatu yang kecil. Kita nak membicarakan sesuatu yang besar, Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara jujurnya, berani saya mengatakan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya bukanlah selayaknya untuk membicarakan Al-Quran yang begitu besar. Lebih-lebih lagi furu' dan cabang-cabang ilmu untuk menguasai kefahaman yang mantap, jitu dan benar-benar tentang Al-Quran seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang hebat ilmunya, berwibawa ilmunya, banyak ilmunya. Sementara kita yang kerdil ini hanya orang-orang biasa. Saya juga netizen dan orang awam seperti pendengar-pendengar. Tetapi kita harus mengakui
sepanjang hidup sebagai seorang manusia, lebih-lebih lagi yang bergelar sebagai Muslim. Kita sudah belajar mengenai agama Islam itu sebagai asas. Kita belajar mengenai Al-Quran sejak daripada kecil sampailah usia kita sekarang. Kita melalui level-level pendidikan, level-level pengetahuan, sama ada kita dapatan Al-Quran ataupun ilmunya ini daripada guru-guru dan ustaz di sekolah-sekolah rendah, dan seterusnya di sekolah-sekolah menengah, dan lebih jauh kita menganjakkan kaki kita di menara-menara gading, di universiti-universiti tertentu, sama ada di Timur Tengah ataupun sebaliknya. Kita mengambil ilmu-ilmu bagi mereka yang menjuruskan arah pendidikan mereka ke arah bidang keagamaan, sama ada bidang akidah, sama ada bidang tafsir, sama ada bidang hadis, dan bidang-bidang yang lain. Kita menghormati semua ahli-ahli ilmu dan akademi-akademi Islamik kita. Baik, justru itu saya sebagai insan yang kerdil dan kekurangan dari apa jua aspek keilmuan ini, mengajak secara sederhana. Bukan kita nak membicarakan sesuatu yang besar dan berat-berat mengenai Al-Quran, tetapi kita nak membincangkan secara asas perkara-perkara yang patut kita ambil dan beri perhatian, terutamanya bagi pemula mereka nak mengenali ataupun mempelajari kitab asas bagi umat Islam, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Jadi sebagai video mukaddimah dan pemula ini, saya akhiri klip video pada petang ini, dan insya-Allah kita akan bersambung secara bersiri untuk mendalami lebih jauh tentang bahagian-bahagian yang ingin kita bicarakan di kemudian hari ataupun di suatu masa yang lain. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada tuan-tuan dan puan-puan serta saudara pendengar di luar sana. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.